rakan yang berusaha, Dr. Mustafa Majid, Koordinator Connecting Dots Learning, untuk bercakap sedikit tentang CDL dan juga Professional Learning Network. Saya dengan hormatnya mempersilakan Dr. Mustafa untuk memberikan sedikit penerangan. Silakan. Terima kasih Dr. Zalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk membuat sedikit sesi perkongsian berkaitan dengan CDL dan juga PLN. Dan untuk menerangkan CDL dan PLN dalam masa singkat ni satu cabaran untuk saya lah. Saya cuba untuk ringkaskan supaya kita dapat sedikit latar belakang mengapa sesi yang kita buat pada petang ini dan juga pada minggu lepas sangat penting sebagai asas kepada ataupun landasan untuk kita merealisasikan naratif baru persekolahan di Malaysia. Jadi untuk rakan-rakan guru yang mungkin dah pernah mendengar penerangan ini daripada Datuk sendiri, saya ingat tak ada masalah lah. Ini saya akan terangkan dengan ringkas, tapi untuk rakan-rakan guru yang mungkin belum begitu terdedah dengan Connecting Dots Learning ini, boleh layari laman web kita dan boleh subscribe dan boleh dapatkan maklumat dan juga penerangan yang sebenarnya banyak video-video dan penerangan dan slide-slide yang telah dikongsikan dalam portal berkenaan. Cuma dalam CDL kita ada dua fokus yang penting. Dua fokus yang penting. Yang pertama ialah kita cuba untuk mengemukakan naratif baru persekolahan di Malaysia. Dan sudah tentulah kalau orang tanya naratif baru, tentu ada naratif lama kan. Jadi naratif lama itu kalau boleh saya kongsikan sedikit. Dia sebenarnya tiga perkara yang diberikan penekanan. Memang ini adalah merupakan satu, ada sarjana menyebut dia sebagai borders untuk persekolahan. Pertama adalah kurikulum, yang kedua assessment ataupun evaluation, yang ketiga ialah classroom. Dan kita dapati apabila berlaku pandemik, kita dapati ketiga-tiga sempadan ini sebenarnya perlukan kepada semakan semula. Kita perlu melihat semula sempadan kurikulum, sempadan assessment ataupun pentaksiran, juga sempadan milik darjah. Ini adalah merupakan sempadan-sempadan yang kita dalam Connecting Dots Learning untuk memberikan naratif baru kepada ketiga-tiga perkara tersebut. Jadi dia panggil three borders of schooling. First, curriculum. Second is assessment. Yang ketiga ialah classroom. Baik. Dan dalam naratif baru ni, kita sebenarnya nak fokus kepada pembelajaran. Pembelajaran anak-anak ataupun pembelajaran murid, di mana kita ingin menyediakan satu pengalaman pembelajaran anak-anak yang bermakna. Supaya nanti anak-anak nanti mempunyai sifat ataupun ciri pembelajaran ataupun learning disposition yang lebih tangkas, kita panggil agility, ketangkasan, dan anak-anak yang inovatif, dan juga mereka ini boleh mendepani masa depan dengan lebih baik lagi ataupun future focus. Ada yang mengatakan future proof. Okay? Dan ada that's the why lah. Kemudian kita ada the what, the how, and juga the where. Jadi dalam konteks ini yang kita katakan apa tadi itu, kurikulum itu kita akan melihat kurikulum itu dengan lebih mendalam, dan kita melihat dalam kurikulum itu sebenarnya ada apa yang dikatakan sebagai learning experiences, pengalaman pembelajaran. Cuma dalam kurikulum dia tak nyatakan dengan jelas. Kita nanti akan cuba untuk unpack dia kurikulum supaya nanti kita dapat melihat apa yang sebenarnya pengalaman pembelajaran yang cuba
dikemukakan oleh kurikulum berkenaan. Kita juga fokus kepada proses pembelajaran. Saya akan cuba ada sedikit nanti penerangan tentang learning centered by design, iaitu proses pembelajaran yang banyak memberikan penekanan kepada learning centered. Dan yang ketiga ialah sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa ruang pembelajaran yang kita katakan classroom tadi itu sudah banyak berubah. Kalau dulu pembelajaran selalu dan sering sangat dikaitkan dengan bilik darjah. Tapi sekarang pembelajaran telah menerokai satu ruang yang berbeza, ruang pembelajaran yang sebenarnya benda itu sudah wujud, tapi lebih ditonjolkan dalam tempoh PDPR ni, iaitu ruang pembelajaran digital, ruang pembelajaran keluarga dan the family space, selain daripada the physical space yang kita biasa dapati bila kita belajar secara in person di bilik darjah. Okay. Dan dalam konteks ini, apa yang dibuat oleh Cognitive Adult Learning ini ialah kita cuba untuk menyokong perubahan pendidikan secara lebih sistemik, dan membina satu pendekatan atau perubahan yang bersifat cultural, pembudayaan, dan memberi fokus kepada network. Mungkin kalau di peringkat kementerian dia bersifat piecemeal change, agak bersifat structural dan juga hierarchical. Tapi dalam konteks kita cuba menyokong dalam konteks yang begini. Sebab itu nanti kita ada apa yang kita panggil sebagai Professional Learning Network ataupun PLN. Okay. Dan kenapa guru? Guru ni adalah merupakan fokus kita, merupakan fokus dalam banyak inisiatif yang dirancang dan insya-Allah yang akan dilaksanakan, sebab guru adalah merupakan game changer kepada educational change, kepada educational improvement di mana-mana saja. Guru adalah merupakan tulang belakang kepada perubahan. Cuma sekarang ni ialah bagaimana kita boleh membantu melaksanakan proses pembelajaran supaya nanti anak-anak bukan setakat dapat menguasai kandungan, tetapi anak-anak dapat menjadikan kandungan itu berguna ataupun bermakna kepada diri mereka. Ini dikatakan sebagai deep learning ataupun pembelajaran bermakna, dan akhirnya mereka dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi daripada kandungan tersebut untuk menyelesaikan masalah, untuk mengaitkan dengan kehidupan, dan juga akhirnya boleh menjadikan mereka seorang yang lebih berdaya saing, berperanan dalam masyarakat nanti. Ini proses pembelajaran. Sama ada bagi kita di CDA, kita tak ada masalah sama ada teacher centered atau student centered. Yang penting pembelajaran mesti berlaku. Sebab tu kita panggil learning centered. Cuma pembelajaran yang kita cadangkan dia tidak berhenti setakat acquire, dia mesti dipindahkan kepada meaning making dan akhirnya kepada transfer. Jadi nanti kita nak lihat apakah elemen-elemen transferable yang mungkin wujud dalam perkongsian yang akan diberikan oleh rakan-rakan guru yang akan berkongsi dalam setiap minggu akan ada perkongsian. Jadi benda ni kita kena apalah nanti kita berikan perhatian. Kemudian bagaimana nak buat? Tak ada pilihan. Kita perlu membangunkan autonomi profesional guru-guru kita. Kita tidak ada pilihan sebenarnya. Kalau kita nak melahirkan anak-anak yang self-regulated learners, self-directed learners, self-determined learners, kita perlu ada autonomi. Sebab bila kita ada autonomi, kita dapat mengolah 3 sempadan tadi itu. Sempadan kurikulum, sempadan pentaksiran, dan juga sempadan bilik darjah. Kalau kita tak ada autonomi, sempadan itu akan menjadi kekangan kepada guru untuk melaksanakan proses pembelajaran.
tapi guru yang berautonomi ini, yang mempunyai profesional autonomi ini, mereka boleh mengolah sempadan berkenaan dengan baik. Sebab tu kita dalam konteks ini kita sebut naratif. Kita tak kata ini satu polisi, kita sebut ini satu dasar, tak. Kita masih berpegang kepada polisi dan dasar yang sedia ada, cuma kita olah semula pemikiran dan juga kemampuan, keupayaan kita khususnya untuk meningkatkan autonomi profesional guru. Yang detailnya itu kita akan bincang kemudian lah nanti ya. Dan saya nak tekankan sedikit di akhir ini, iaitu tentang PLN, Professional Learning Network. Professional Learning Network ni dia adalah merupakan satu pendekatan yang melengkapkan apa yang telah ada. Di sekolah kita ada professional learning community contohnya, tapi professional learning community di sekolah dia hanya berada dalam konteks community di sekolah itu saja. Ya. Agak sukar untuk pergi beyond the school community. Tapi kita kita ada sediakan satu platform PLN ini, insya-Allah maksudnya guru-guru sudah boleh melihat pembelajaran profesional itu dengan lebih luas. Sebab tu kita katakan pembelajaran profesional, jaringan pembelajaran profesional ni dia boleh meratakan peluang untuk guru-guru meningkatkan pembelajaran profesional mereka masing-masing. Jadi kita ada 5 trust kepada pelaksanaan PLN. Pertama ialah fokus. Jadi kalau kita tengok sesi perkongsian guru-guru yang rakan-rakan guru kita, dia ada fokus dia. Dia ada fokus. Macam sebelum ni ada fokus tentang menggunakan wall. Hari ini kita nak tengok bagaimana penggunaan blocked, ada gaming, permainan dan sebagainya itu ada fokus dia. Fokus ni tak lari daripada apa yang ada dalam kurikulum. Okey. Yang kedua, kita nak supaya jangan berhenti setakat itu. Kolaborasi ni kalau boleh kita teruskan. Kita teruskan supaya ada benda yang mungkin kita boleh lihat apa yang rakan-rakan guru kita dah kongsikan tadi itu dan ada fokus yang dikongsikan tadi itu, kita boleh gunakan untuk mata pelajaran kita, kita boleh gunakan untuk memantapkan amalan amalan pedagogi yang kita telah ada. Dan dalam masa yang sama, kita juga berharap supaya sesi-sesi yang berlaku ini akan banyak melibatkan inquiry ataupun inquiry efektif. Maksudnya kita berfikir, kita merenung. Sebab tu kita ada sesi perkongsian. Setiap sesi kita ada perkongsian oleh fasilitator, kemudian kita buka kepada rakan-rakan guru. Itu sebenarnya adalah peluang untuk membuat inquiry efektif dan akhirnya nanti ialah kita dapati kita sebenarnya boleh belajar. Bila kita kata belajar di sini ialah kita boleh melaksanakan pembelajaran profesional sama ada secara individu dan juga dalam kumpulan, dan insya-Allah ianya perlukan kepada sokongan daripada aspek kepimpinan. Perkara ini kita akan follow up apabila kita dedahkan pendekatan ini dengan para pemimpin sekolah. Dan akhir sekali ialah saya nak kongsikan sedikit tentang apa yang sedang kita buat ya. Bila kita kongsikan sebenarnya kita ada 4 domain. 3 adalah domain dalam diri guru. Domain yang dia panggil domain luaran itu adalah domain di luar, the external domain. Jadi cognitive dots learning ni adalah merupakan domain di luar, domain luaran, di mana kami berusaha untuk menyediakan resource, sokongan profesional dan juga bimbingan mana yang mampu. Dan akhirnya cikgu-cikgu kena melihat kepada diri sendiri. Pertama, your personal domain, domain peribadi. Semak kita punya apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita semak balik. Dari segi kita punya pengalaman, pengetahuan, kemahiran, dan yang penting juga ialah kepercayaan. Mungkin sebelum ni kita tak percaya benda tu boleh berlaku, tapi oleh kawan bila rakan guru kita kongsi, oh maksudnya benda tu boleh dilaksanakan. Kemudian jangan berhenti setakat itu saja. Kita perlu amalkan, kita ambil mana-mana elemen ataupun fokus yang telah dikongsikan itu untuk kita cuba pula bilik-bilik darjah. Ini kita panggil domain amalan. Ya.
domain amalan. Kita cuba ubah suai, kita cuba adaptasikan pendekatan tersebut dan akhirnya kita akan cuba lihat ada tak perubahan terhadap pengalaman pembelajaran anak-anak kita di bilik darjah. Ada tak wujudnya pembelajaran yang lebih bermakna tadi? Yang kita kata acquire, meaning making dan juga transfer yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi sebenarnya dalam sesi yang kita laksanakan ini, hasrat kita ialah supaya perkara ini dapat dilaksanakan. Dia ada dua saja tindakan yang cikgu-cikgu kena buat. Pertama, buat refleksi. Dan yang kedua, ambil tindakan. Maksudnya amalkan. Kita reflect and then kita cuba enactment ni maksudnya kita laksanakan. Kita laksanakan di dalam bilik darjah ataupun di dalam PDPR tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat itu setakat itu dulu Dr. Zilila.